Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا لجميع مشرفي التدريب الميداني لبرنامج البكالوريوس في علم اللغة التطبيقي اللغة العربية للاتصالات المهنية. أنا اسمي دكتورة فطري نور العين. سأشرح عن بعض الأمور المتعلقة بإشراف تدريب الميداني. إن شاء الله سأستخدم اللغة الملايوية. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit taklimat tugasan penyedia latihan industri bagi program Sarjana Muda Bahasa Gunaan Bahasa Arab Komunikasi Profesional AG242. Kod bagi latihan industri adalah ALS 653. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada semua penyelia yang sudi menerima lantikan sebagai penyelia latihan industri. Taklimat saya ini akan merangkumi beberapa perkara. Pertama, pengenalan kepada kod ALS 653. Kedua, sedikit makluman berkaitan bagaimana prosedur pelajar menjalani latihan industri. Dan seterusnya adalah tugasan-tugasan penyelia. Baik, sebelum itu saya ingin maklumkan tempoh latihan penyelia adalah mengikut semester. Maksudnya antara Mac Julai ada satu surat lantikan lah. Okay. Seterusnya kalau semester Oktober hingga Februari pun lantikan yang berbeza mengikut semester, kerana kita akan melantik penyelia mengikut keperluan kepada bilangan pelajar. Jadi apabila bilangan pelajar ramai, kita memerlukan bantuan daripada sahabat-sahabat dari UiTM Cawangan untuk menjadi penyelia. Tetapi seandainya bilangan pelajar sedikit, insya-Allah pensyarah kami di UiTM Shah Alam seramai 13 orang ni mampulah untuk menyelia ke semua pelajar. Okey. Biasanya setiap penyelia kami di UiTM Shah Alam mendapat 2 ke 3 orang. Tetapi apabila satu-satu semester terlalu ramai sehingga terpaksa mengambil 4 atau 5 orang pelajar, jadi kita akan subkan kepada sahabat-sahabat di Cawangan lah. Kita akan menawarkan kepada sahabat-sahabat Cawangan. Jadi sahabat Cawangan biasanya akan dapat satu lah. Bismillah. Baik, mari kita teruskan dengan pengenalan ya. Jadi kursus ALS 653 ni adalah kursus bertujuan untuk mendedahkan pelajar menimba pengalaman bekerja melalui latihan praktikal dalam bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Arab, khususnya untuk komunikasi profesional. Jadi pelajar kita akan terlibat dalam latihan amali dalam industri-industri yang berkaitan lah untuk tempoh 4 bulan. Baik, pelajar boleh memilih sama ada untuk mengikuti latihan di sektor awam ataupun swasta. Mana kata pelajar sendirilah yang mencari organisasi yang sesuai untuk mereka menjalani latihan. So latihan praktikal kadang-kadang kita sebut latihan praktikal. Okay. Latihan industri sama ya. Jadi latihan ini akan diselia oleh penyelia akademik. Itu yang pertama daripada UiTM. Okay. Dan seterusnya yang kedua, pelajar juga ada penyelia di organisasi latihan. Maksudnya penyelia ada 2 lah bagi setiap orang pelajar. Penyelia UiTM dan penyelia di organisasi latihan. Baiklah. Jadi kodnya bagi latihan industri adalah ALS 653. Kalau di dalam AIMS kita sebut sebagai latihan praktikal. Jadi perkara yang samalah ya. Tadrib al-Maidani, tadrib al-Mihani, samalah latihan praktikal, latihan industri. Kreditnya adalah kredit awal 8 kredit ya. Tempohnya 4 bulan. Ini contoh pelajar kita lah. Buat latihan industri secara face to face dia pergi ke organisasi, ada program dengan Perdana Menteri. Baik, ada juga yang secara online lah. Ini pelajar mengendalikan majlis. Ini secara online ya. Baiklah, untuk prosedur pelajar menjalankan LI Jadi saya akan terangkan untuk makluman penyelia sebelum menjalani NI. Biasanya 2 bulan lah ya sebelum tempoh LI bermula, pelajar akan mencari tempat.
Jadi ada borang yang mereka perlu isi lah, iaitu kita ada sistem BPKPLI, itu borang permohonan untuk penempatan latihan industri. Jadi pelajar akan carilah beberapa tempat, biasanya 3 hingga 5 tempat. Kemudian apabila majikan sudah bersedia menerima, maka bolehlah pelajar membuat permohonan dengan menghantarkan surat permohonan dan meminta majikan mengisi borang pengesahan penerimaan, di mana majikan kena chop lah ya. Okey. Kemudian pelajar membuat susulan, ada juga tempat yang perlu temuduga. Okey. Jadi apabila sudah menerima, maka pelajar perlu isi e-borang pengesahan penempatan. Ini semua urusan pelajar lah ya. Jadi penyelin tidak terlibat sebab belum dilantik lagi ketika ini. Okey. Jadi ini yang terlibat, iaitu semasa pelajar menjalankan, maka pelajar perlu lapor dirilah dengan membawa beberapa surat, iaitu seperti surat insurans, surat pelepasan bertemu penyelia dan sebagainya. Jadi pelajar akan menjalani LI selama 4 bulan. Dalam tempoh ni lah penyelia perlu menyemak buku log dari masa ke semasa lah, sebulan sekali. Kemudian lawatan pensyarah atau lawatan penyelia, ini adalah seminggu lah, 2 minggu 2 minggu sebelum LI berakhir. Kemudian majikan membuat penilaian. Baik, selepas tamat latihan industri, maka pelajar perlu menyempurnakan ketiga perkara ini, pembentangan, laporan dan juga buku log. So ini adalah proses bagi pelajar. Baiklah. Apakah dia organisasi yang pernah dipilih oleh pelajar untuk menjalani latihan industri? Sebenarnya ada banyak sektor lah ya. Ada yang pergi ke Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka untuk tujuan terjemahan bahasa Arab, editing dan sebagainya. Ada juga yang masuk ke dalam bidang tourism, Asyahiyah, iaitu syarikat-syarikat travel and tours lah. Ada banyak ni sebagai contoh lah ya. Amjad Umrah Haj. Dan seterusnya ada yang pergi ke Yayasan Amal, Sultan Ahmad Shah, Medical Center UIA. Ada juga yang pergi ke IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan Alhamdulillah ada pelajar yang dapat di At-Takamilah International Malaysia. Itu satu syarikat bahasa Arab lah ya, syarikat dari negara Arab yang bertaraf antarabangsa. Tetapi ada cawangan di Malaysia. Jadi pelajar kita dapat menembusilah untuk membuat latihan industri di sini. Dan tidak ketinggalan juga ramai yang membuat latihan industri di jabatan-jabatan pendidikan negeri, sama ada JAIS ke Jaib, Perak, Kelantan, Pahang dan sebagainya. PPD juga tidak ketinggalan itu Pusat Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok sini banyak taburannya, ada yang ke hospital, ada bahagian penterjemahan, pentadbiran, pendidikan juga tidak kurang ada yang ke sekolah tetapi saya kuranglah menggalakkan mereka ke sekolah sebab kita bukan bidang pendidikan. Nanti markah tu agak kurang lah sebab pelajar kita tidak didedahkan dengan penyediaan persediaan mengajar dan sebagainya Dia banyaknya pergi ke yang ada kaitan dengan bahasa Arab lah Baiklah, apakah tugasan penyelia? Jadi tugasan penyelia adalah untuk pertama menyemaklah buku log kekerapan 1 bulan sekali Jadi bermula dengan semester tu, jika pelajar bermula dengan Mac jadi bulan 4 April lah mula menyemak, seterusnya lah sebulan sekali. Okey, kemudian di hujung semester contohnya pada bulan Jun jadi penyelia ni bertugas sebagai penilai pelajar. Tu kita kena nilai 3 perkara, buku log yang lengkap selama 4 bulan tu, kemudian laporan bertulis dan juga pembentangan. Jadi pembentangan ni adalah pembentangan secara oral lah biasanya mereka akan bentangkan, kemudian mereka akan lengkapkan pembentangan tu dalam bentuk tulisan. So kita kena nilai lah perkara ni. Okey, seterusnya penyelia juga perlu melakukan lawatan ataupun membual
penyelia latihan industri pelajar. Ini di hujung lah ya, iaitu kalau semester Mac, so di hujung bulan Jun lah kita kena interview penyelia organisasi. Okey, kalau semester Oktober maka di hujungnya lah, iaitu pada bulan Feb kita kena pergi melakukan lawatan. Okey, kita panggil lawatan SB, lawatan penyelia lah. Okey, baik. So ni 3 skop lah tugasan penyelia. Baik, mari kita lihat pula dari sudut penilaian ataupun pemarkahan. Jadi yang pertama, pelajar ni 40 markahnya akan dinilai oleh SV latihan industri. Okey. Jadi penilaian organisasi lah. So penilaiannya adalah penyelia organisasi itu sendiri. So bila mereka perlu menilai, iaitu 2 minggu sebelum tamat LI. So makna kata 3 bulan 2 minggu kan. Mereka tempoh mereka 4 bulan. So 2 minggu sebelum tamat tu kita dah perlu pastikan penyelia di majikan-majikan pelajar ni dapat membuat penyediaan mengisi markah di dalam kita punya borang lah. Okey. Yang kedua, pelajar juga akan mendapat markah 20% daripada pembentangan secara lisan. Jadi bila berlaku pembentangan ni biasanya 1 minggu selepas tamat latihan industri. So bila dah komplit, mereka buat slide lah, laporkan secara lisan. Jadi mereka ni sudah ada template slide. Jadi semua pelajar akan bentang perkara yang sama lah. Item-item rubrik kita dah beri pada pelajar. Okey, yang ni yang dinilai oleh kita, iaitu penyelia akademik UiTM. Ada 2 lagi perkara yang kita perlu nilai, iaitu 30% daripada laporan bertulis. Biasanya laporan bertulis ni adalah apa perincian daripada pembentangan tadilah, tapi lebih detail siap dengan gambar, dengan karangan sikit ya. Okey. So 10% lagi adalah pelajar akan dapat daripada penilaian buku log. Jadi ini juga akan dilakukan oleh penyelia akademik kita lah ya. Okey, jadi bilakah tempohnya? Iaitu 2 minggu selepas tamat LI. Maksudnya selepas tamat LI tu bukan terus bagi markah ya. Kita akan bagi ruang pada pelajar, siapkan dulu slide pembentangan. Bila dah bentang, seminggu lagi siapkan pula laporan bertulis dan juga buku log. Yang buku log ni dia memuatkan apa perincian tugasan yang dibuat setiap hari ya selama 4 bulan dan perlu dicop, ditandatangan oleh penyelia organisasi. Kita akan semaklah buku log, tapi markahnya adalah yang terendah lah ya, iaitu 10% sahaja. Baik. Apakah yang penyelia akan lakukan ya ketika membuat lawatan ataupun membuat temu bual? Okey. Jadi yang ni adalah perkara yang kita perlu laksanakan, iaitu 2 minggu terakhir 2 minggu sebelum tamat latihan industri. Kita perlu lakukan lawatan ni supaya kita dapat berjumpa dengan penyelia lah dan maklumkan perkara-perkara ini. Okey. Tujuannya adalah kita nak minta penyelia isi borang pemarkahan. So kita akan terangkan apa benda yang dinilai. Okey, baik. Pertama, pecara boleh membuat lawatan ke organisasi atau melakukan temu bual sama ada secara atas talian ataupun buat panggilan telefon ya, ataupun WhatsApp, bergantung pada situasi semasa. Jika mengizinkan ya, face to face tu lebih bagus ya, kita turun ke latihan tempat latihan atau majikan. Okey, namun kalau ada kekangan maka kita boleh buat face to face online sahaja, tak ada masalah. Jadi apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu kita sebut ya ketika melakukan lawatan atau temu bual? Okay, pertama kita ucapkan terima kasih lah atas kesudian organisasi menerima pelajar. Kemudian kita tanya apa perkembangan dan pencapaian pelajar, bagus ke tak, macam mana mereka buat kerja ya. Kemudian ada tak mereka mengetahui kemahiran-kemahiran yang baru ataupun yang belum lagi dikuasai. So kita perlukan cadangan daripada penyelia lah. So cadangan ni kita kena catat, nanti kita kena maklumkan dekat pelajar supaya pelajar dapat tambah baik ya. Sebab kita ingat tujuan latihan industri ni pelajar nak dapatkan pengalaman dan kemahiran baharu. Kalau ada kekurangan kita kena maklumkan pada mereka. Biasanya penyelia latihan industri dia tak sebut direct lah pada pelajar kan. Jadi nanti bila kita temu bual baru dia perincikan apa kekurangan pelajar ya.
Kemudian, kita juga boleh meninjau lah adakah tempat organisasi tu sesuai untuk kita teruskan sebagai tempat latihan untuk pelajar-pelajar semester akan datang. So kalau kita nampak ada masalah dekat tempat tu, contohnya penyia tidak memberikan kerjasama, isi markah lambat, ataupun pelajar kita diberikan kerja lebih masa. Jadi perkara ni perlu dimaklumkanlah kepada KPP ataupun resource person RP untuk kod ini supaya kita ambil maklum, jangan hantar pelajar ke tempat itu lagi ya. Baik. Kemudian kita lihat juga jika ada peluang-peluang kerjasama yang kita boleh lakukan dengan organisasi tersebut dan program LG 242. Okay, sama ada dari sudut pelaksanaan program, pertukaran pesyarat ataupun mungkin penggunaan tenaga pakar pun kita panggil untuk melakukan talk speaker. Lebih-lebih lagi kalau organisasi itu adalah organisasi betara antarabangsa, ada orang Arab, maka kita perlukanlah kerjasama seperti ini. Jadi kita tidak ada banyak tenaga untuk reach sampai ke tahap itu. Jadi kita perlukan bantuan penyelia. Alang-alang kita pergi lawatan tu, kita tanya sekali perkara ini. Okey, kemudian penyelia juga perlu semak laporan pelajar, laporan bertulis lah. Okey, adakah mereka dah siapkan? Kalau boleh sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tamat tu dah 70% dah siap. Kalau belum, kita kena tegurlah dan bagi peringatan pada pelajar supaya mereka tidak kelang kabut. Nanti mereka kena hantar laporan ni. Laporan ni detail dan buku log. Kita boleh semak lah. Okey, baik. Akhir sekali kita kena maklumkan pada penyelia organisasi ada 2 borang yang mereka kena isi, iaitu borang pemakaman pelajar. Kita dah ada rubrik, maka just tik-tik saja. Nanti kita akan bagi link lah pada mereka tik saja, markahnya 3, 4 gitu. Okey, yang kedua, borang yang penyelia industri di organisasi tersebut, dia kena isi borang kajian keberkesanan program. So kita nak, ini adalah market survey lah untuk program kita, sejauh mana program ini memenuhi keperluan market semasa. Jadi perkara ni penting lah untuk borang pemakan pelajar ni, dia akan menyumbang 40% lah Jika penyelia organisasi tidak mengisi, maka akan menjejaskan markah pelajar sebanyak 40%. Jadi penyelia UiTM yang perlu kejar lah perkara ni untuk bantu sampai pelajar dapat markah ataupun sampai markah itu diisi oleh penyelia organisasi. Okey, market survey ni biasanya kalau ada beberapa pelajar buat latihan industri di organisasi yang sama, contoh ada 3 orang buat di organisasi sama, jadi kita minta penyelia isi sekali sahaja. Penyelia atau wakil organisasi tersebut hanya isi sekali sahaja. Okey, tak perlulah isi sampai 3 kali. Baiklah, ini dia cara menjalankan lawatan atau menghubungi penyelia organisasi. So ni seperti yang saya sebut tadi lah, 2 minggu sebelum LI tamat. Biasa saya akan bagi WhatsApp, email kepada penyelia. Okey, apa dia dokumen-dokumen yang diperlukan. Contoh nama penyelia Ustaz Muhammad Atta sebagai contoh So nama pelajar saya akan sebut detail, apakah link borang, kan ada 2 borang kan tadi. Okey, so ni link borang 40 markah ni. Link ni yang kita kena serah pada penyelia organisasi. Kemudian borang yang kedua adalah borang kajian pasaran yang ni. Jadi kedua-dua ni kita kena make sure penyelia latihan industri mengisilah 7 hari daripada tarikh borang diterima. Okay, jadi kita kena semak lah kod. Ini saya akan bagi detail. Okay, ini adalah maklumat pelajar dan link borang. Baik, seterusnya kita akan bagi contoh ayat kepada penyelia organisasi. Maksudnya bila kita dah call, sebagai contoh kita online kan, kita call penyelia organisasi tersebut, kata macam mana pelajar saya kita temu bual. Okay, selepas sesi calling tu, kita teruskan dengan memberi WhatsApp. So guna saja template ni, semua kita dah sediakan lah. Okay, cuma kita kena ubah ni nama pelajar dan link borang lah. Okay, so template dah disediakan, mudah lah, kita just forward sahaja. Kita ubah nama pelajar dan link borang. Okay, kita ada 2 pelajar atau 3 pelajar, kita kena buatlah pelajar pertama apa nama borang, apa link borang. Pelajar kedua nama dan link dan seterusnya.
Okey, jelas ya. Baik, ini contoh ya. Penyelia kita Dr. Muhammad Irfan, Muhammad Rosdi pergi menyelia pelajar okey. Di pusat pusat mengaji center ni pelajar kita ni ini Yusra, pelajar kita yang menjalani industri, manakala yang tudung hijau ni Mariam dulu dia menjalani latihan industri di situ dan terus diserak sebagai staff. So dia sekarang adalah staff lah di sana. Alhamdulillah ya. Manakala ni adalah Ustaz Wasil Sunnahar puasa ya, pergi ke Pejabat Pendidikan Islam Daerah Muar. Masya-Allah, ini waktu sesi lepas lah ya, pada bulan berapa ni? Bulan Februari. Okey, baru saja. Bulan Januari 2022. Okey, ni pula adalah Dr. Ibrahim ya. Ini menemu bual penyelia iaitu Dr. Umi Syara. Ni adalah penyorganisasi dan ni adalah pelajar. So lawatan ni dibuat secara online pun boleh juga ya, Google Meet. Okey, kemudian ini ada satu pencapaian yang sangat bagus ya. Dr. Nohayuza mendapat seorang pelajar yang ditempatkan di Attaqah Mulia. Ya, Attaqah Mulia ni syarikat international ya. Tapi ada cawangan di Malaysia. Jadi ini adalah dia punya mudir lah ya. Orang Arab, dia ada Dr. Rim, orang Sudan. Jadi pada sesi temu bual tu kita open juga pesyarah LG242 untuk hadir lah, sebab kita nak tahu apa peluang-peluang. So ni Ustaz Ahmad Wan, Dr. Fahad dan juga Ustaz Bashir Sunnahar. Jadi hasil daripada perjumpaan tersebut ya, mudir Attaqah Mulia ni telah post, ni dia punya WhatsApp lah, dia post dalam grup Attaqah Mulia Dawliyah Litadrib. Ini dia orang punya international WhatsApp group. So dia post ya. Sudah kita sekarang nak buat kerjasama lah dengan mereka ke arah mengadakan MOU atau MOE di bawah Timbalan Dekan PJIMA, jaringan industri ya. Alhamdulillah. So ini hasil daripada penyelia kita lah, Dr. Haiza, penyelia UiTM, meninjau peluang-peluang dia. Alhamdulillah. Okay, kita harapkan macam itulah ya. Okey. Jadi saya akan nyatakan apakah contoh borang. Ini adalah borang yang perlu diisi. Pertama, borang penilaian industri. Jadi kita ada kod BPLIO 1. Kita tengok ya sebagai satu contoh. Ini adalah borang yang akan kita serahkan kepada penyelia industri Encik Rifat Bashar bin Halik Basah. Jadi siapa yang dapat menyelia pelajar Nur Izzah perlu menghubungilah penyelia Encik Rifat dan berikan link borang ini. So semua link-link saya akan sediakanlah. Baik, jadi nanti penyelia industri hanya masukkan berapa markah je lah ya. Sebagai contoh, ini rubrik dia lah ya. Okey, markah. Okay, dia akan auto sum lah di bawah ni. Okey, sebagai contoh 5. Okey. Baik, jadi markah di bawah ni lah adalah per 40 markah pelajar lah per 40. Sebagai contoh, cuba kita masukkan semua. Biasanya pelajar ni dapat markah yang tinggi lah ya untuk latihan industri daripada majikan ya. Jarang lah yang dapat markah rendah kecuali yang ada masalah attitude ya. Okay, ni kita buat simulasi lah. Okay, katalah mereka ni semua dapat markah yang tinggi kan. So sistem akan auto sum. Jadi penyelia UiTM dapat semak lah. Jadi ini markah pelajar 33.25 per 40. Okey, ini borang yang pertama ya. Okey, kemudian kita tengok ya borang yang kedua. Borang inilah yang akan diisi oleh para pensyarah. So sudah ada nama para pensyarah. Okey, sebagai contoh tengok pelajar saya lah. Okey. Dr. Fitri, saya ada berapa orang pelajar? Okay, so saya ada 2 orang pelajar. So ni kod borang, kod tadi nombor borang 14 dan BPLIO 15. So nanti saya kena isilah dekat 14 ni Nabila. So ini adalah rubrik. Ini adalah tugasan kita sebagai penyelia. Buku log tadi 10 markah kan. Jadi kita kena isi perinci. Contoh kalau kerja tu description dia tulis dengan teliti, so kita bagilah markah 1 atau 2 ya.
1.5 pun boleh juga. Maklumat latihan lengkap ni biasa tak ada masalah. Disimak oleh penyelia biasa tak ada masalah lah ya. Okey, cuma persembahan ni kita tengok dari sudut format, font. Okey, so nanti kita bagilah markah yang sesuai. Contoh kalau ada COVID, dia sekalikan screenshot MySejahtera sebagai contoh. Ini biasa yang pelajar dapat tinggi lah. Cuma di bahasa ni lah kita boleh main markah kat sini. Kerana kalau tengok banyak kesalahan bahasa, kita bagi rendah kat sini 0.5. Okay, manakala untuk pembentangan ni mereka akan buat biasa seminggu ya selepas LI tamat. So kita akan nilai dari segi inilah perkara-perkara ni, rubrik dan bahasa Arab ya, sebab pembentangan nanti dalam bahasa Arab. So kita tengoklah tafsir muassasah berapa kita buat simulasi lah. Cuba kita bagi markah. Okey, nanti boleh tengoklah dia punya rubrik ni. So pembentangan pelajar pun akan ikut rubrik yang sama. So senang lah ya, masa mereka membentang nanti kita terus buka link ni dan bagi markah. So 16/20. Okay, manakala untuk laporan, biasa pelajar akan siapkan 2 minggu selepas lah ya. Kita bagi masa sikit. So kita tengok. Poinnya sama dengan poin pembentangan, tapi dia lebih terperinci lah dalam karangan berbentuk penulisan. Jadi sebenarnya markah di atas ni sudah boleh membantu kita ya untuk beri clue berapa yang mereka layak. Okay. So nanti kita nilai lah buku mereka. Nak 2.5 boleh. Okay, ada yang 4, ada yang ni 2 tengok ni jumlah markah yang besar dia. So kita kena hati-hati kat sini. Tengoklah mana yang sesuai dengan markah pelajar yang layak untuk dia dapat So kita bagi 21/30. Okay. So markah-markah ni nanti kita kena compilekan. Okay, dah ada auto dah, compilation dah ada auto. Okay. So penilaian organisasi ni nanti yang kita kena masukkan berapa. Contoh kalau Nabila, sebab tadi saya buat simulasi nama lain Okay, contohlah kalau Nabila dia dapat 33. So inilah markah pelajar 78/100. So pelajar dapat A. Okay. Jadi saya rasa itu sahajalah ya perkongsian berkaitan dengan penyelia latihan nursery LG 242. Apakah tugasan yang kita perlu lakukan Saya doakan semoga dipermudahkan semua urusan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum jami'an. La'alla Allah yusahhil umurakum wa la'alla at-tullab yastafiduna min irsyadikum antum biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.